Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh berkata, ahli politik diharapkan lebih mengutamakan tugas membantu rakyat dan hanya berpolitik ketika menghadapi pilihan raya. Dia mendakwa keutamaan kini adalah untuk bersama-sama rakyat dan bukannya membuat rakyat jemu dengan politik di negara ini. Justru katanya ahli politik harus mengetepikan tindakan untuk menukar kerajaan, sebaliknya lebih baik kini bersama-sama untuk membantu dan menjaga kebajikan rakyat. Katanya kita menjunjung segala apa yang ada dalam perlembagaan Malaysia, menjunjung proses demokrasi, namun hari ini jika rakyat ditimpa bencana dan sebagainya, ketepikan dahulu berpolitik dan kena bantu rakyat. Bila ada ura-ura nak bercakap soal tukar kerajaan, rakyat sudah jemu sebenarnya dan jangan sampai rakyat jemu dengan politik. Jadi nasihat saya kepada semua termasuk golongan muda, jangan ambil kisah dengan politik waktu ini. Muhammad Akmal berkata Pemuda UMNO kini hanya menumpukan perhatian untuk memperjuangkan nasib rakyat yang terkesan akibat bencana banjir dan masalah rakyat yang lain. Katanya politik hanya nak ketika pilihan raya, tetapi untuk masa kini perlu menumpukan bagaimana nak membantu rakyat. Bagi saya, perlembagaan yang ada perlu dijunjung dengan lebih tinggi, proses demokrasi perlu diangkat, tapi pada masa yang sama, semuanya perlu tertakluk dengan kepentingan rakyat. PAS mampu kembali diterima masyarakat bukan Islam sekiranya mengetengahkan pemimpin profesional berbanding kelompok ustaz yang cenderung jalur pemikiran keras. Pengarah Eksekutif Ilham Center, Hisam Mudi Bakar berkata, obsesi mengangkat tema kepimpinan ulama menjadikan peranan kumpulan lain dalam pimpinan PAS menjadi sempit. Katanya profesional dan aktivis akan berlaku inferiority complex apabila melibatkan kedudukan dan hierarki tertinggi parti. Garis keras dalam jalur pemikiran para ustaz dalam PAS biasanya terkait mengenai hukum, kebanyakan kenyataan membabitkan haram halal, sesuatu perkara mengundang perdebatan sosial dan menyebabkan PAS dijauhi oleh kelompok bukan Islam. Beliau berkata perdebatan hukum halal haram dimainkan kelompok ustaz membuatkan komuniti bukan Islam menjauhi PAS. Sedangkan mereka pernah menyokong perjuangan parti ketika era Mursyid Nik Aziz Nikmat. Katanya ketokohan kepimpinan bukan ustaz dari latar belakang profesional dan muda sewajarnya diangkat dan ditolak ke hadapan. Justru katanya PAS perlu bijak mengeksploitasi imej sederhana pemimpin kelompok profesional seperti Menteri Besar Terengganu dan juga Naib Presiden Ahmad Samsudin Mokhtar, Setiausaha Agung Taqiyuddin Hassan, selain Syahir Sulaiman dan Khairil Nizam Khairuddin agar lebih menonjol. Katanya keseimbangan kepimpinan mewakili semua segmen masyarakat dalam kepimpinan PAS dan kredibiliti dan kompetensi mereka berdepan dengan isu akan memberikan kekuatan berbeza kepada PAS menjelang PRU 16 kelak. Mazhar Ali dari Universiti Teknologi Malaysia berkata, PAS perlu memperjuangkan isu lebih besar untuk keamanan sejagat dan integriti berbanding terlalu menumpukan kepada isu Melayu dan Islam. Katanya slogan PAS for All dan negara berkebajikan suatu ketika dahulu adalah yang terbaik. PAS juga perlu mengurangkan tumpuan terhadap isu Melayu Islam, sebaliknya perlu menumpukan isu yang lebih sejagat seperti melawan rasuah, mengukuhkan perpaduan dan mewujudkan urus tabik berintegriti. Cadangan bagi mewujudkan satu rang undang-undang untuk mengekalkan sesebuah kerajaan mentadbir negara sehingga tamat penggal dilihat sebagai langkah tepat bagi menghalang tindakan mengkhianati mandat rakyat. Menurut pandangan penganalisis politik, terdapat kewajaran rang undang-undang itu diperkenalkan, termasuk menghalang tindakan sesetengah pihak yang mahu menggulingkan kerajaan semasa atas alasan tidak kukuh atau munasabah sehingga mengetepikan sistem parlimen sebagai medan untuk berdemokrasi. Hal ini berikutan secara kelazimannya negara ditadbir kerajaan yang dibentuk oleh parti politik yang mendapat mandat atau undian rakyat menerusi proses demokrasi pilihan raya dan langkah menggulingkan kerajaan pilihan rakyat dilihat seperti pengkhianatan. Geostrategis dan penganalisis politik daripada Akademi Penyelidikan Strategik Nusantara, Profesor Dr. Azmi Hassan berkata, berdasarkan peristiwa menukar atau menggulingkan kerajaan yang terjadi sebelum ini, ia dilakukan berdasarkan keputusan dibuat ahli parlimen sendiri tanpa melibatkan mandat rakyat. Katanya bila berlakunya langkah syaratan dan kini timbul pula dakwaan langkah Dubai, yang pasti wakil rakyat terlibat tidak pernah bertanya dan meminta pendapat rakyat. Sebab itu dikatakan langkah atau cadangan untuk mengubah rang undang-undang ini dapat mengembalikan suara rakyat sepenuhnya. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi mencadangkan supaya satu rang undang-undang bagi mengekalkan sesebuah kerajaan mentadbir negara sehingga akhir penggal dibentangkan di Parlimen dan mengelakkan peristiwa terdahulu seperti pertukaran Perdana Menteri sebanyak 3 kali pada penggal Parlimen ke-14 berulang pada masa hadapan. Sementara itu, penganalisis sosiopolitik Universiti Malaya, Profesor Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi berkata, rang undang-undang itu boleh menjadi mekanisme lebih berperlembagaan dan berparlimen dalam isu memuktamadkan keabsahan sesebuah kerajaan. Beliau mencadangkan jika rang undang-undang itu digubal, elemen membawa usul ke parlimen perlu dijadikan sebagai imperatif atau asas penting untuk menguji keabsahan sesebuah kerajaan atau sokongan terhadap seseorang Perdana Menteri. Kata beliau, ini bermakna setiap cadangan untuk menukar kerajaan atau Perdana Menteri perlu dibawa kepada pengetahuan dan perbincangan dewan rakyat seperti membawa usul tidak percaya terhadap Perdana Menteri. Katanya ketika ini terdapat pihak yang menggunakan kaedah surat akuan bersumpah atau SD. Sedangkan kita ada sistem parlimen untuk menyatakan sama ada mereka, ahli parlimen,
masih mempercayai Perdana Menteri atau sebaliknya. Sokongan harus dilakukan dengan undi percaya di Dewan Rakyat sahaja, bukan berdasarkan SD semata-mata. Itu yang paling perlu ditegaskan pada mana-mana parti politik, terutamanya pembangkang. Menurut Awang Azman, kesantrian penggunaan SD dapat dilihat dalam beberapa siri kemeluk politik yang berlaku apabila kerajaan persekutuan bertukar 2 kali dalam tempoh sepenggal. Kemeluk politik negara pada 2020 hingga 2022 menyaksikan pertukaran 3 Perdana Menteri dan 2 kerajaan sebelum Parlimen dibubarkan bagi memberi laluan kepada pilihan raya umum ke-15 pada 19 November 2022. Namun sekali lagi berlaku episod kebuntuan dengan situasi Parlimen tergantung apabila tiada parti mendapat undian majoriti rakyat. Mengulas perkembangan dan suhu politik negara ketika ini, Azmi berpendapat blok pembangkang seharusnya memainkan peranan mereka sebagai semak dan imbang kepada dasar yang diperkenankan kerajaan dan bukannya terlalu fokus untuk mengambil alih pentadbiran. Katanya ketika ini pembangkang dilihat tidak sunyi dengan permainan sentimen untuk menukar kerajaan persekutuan. Katanya walaupun 5 ahli Parlimen pembangkang sebelum ini sudah menyatakan sokongan mereka terhadap kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, sepatutnya pembangkang sudah berhenti sentimen. Mereka tahu mereka tidak cukup nombor, tetapi hakikatnya mereka ingin menggambarkan persepsi mereka itu kuat. Wakil Rakyat PAS Siti Mastura Mohamad tetap dengan keputusannya untuk mempertahankan kenyataan beliau terhadap 3 ahli DAP sebelum ini. Ahli Parlimen Kepala Batas itu berkata, kenyataannya mengatakan ahli veteran DAP Lim Kit Siang merupakan sepupu kepada pemimpin Parti Komunis Melaya, Chin Peng, adalah berdasarkan sumber politik yang diyakini sahih. Katanya fakta itu diperoleh daripada bahan kempen Barisan Nasional dalam buku terbitan Jabatan Komunikasi Gabungan itu. Menurutnya mengikut sumber itu, ia sekaligus membuktikan Kit Siang dan anaknya pengurusi DAP, Lim Guan Eng adalah sepupu kepada bekas Perdana Menteri Singapura, Lee Kuan Yew. Sementara itu, ahli Parlimen Seputih Teresa Kok pula dikatakan sepupu kepada isteri Guan Eng iaitu Betty Chew. Mastura berkata demikian berhubung dengan pembelaan yang difailkan di Mahkamah Tinggi Pulau Pinang terhadap saman oleh 3 pemimpin kanan DAP, Kit Siang, Guan Eng dan Kok dalam saman berasingan. Terdahulu ketiga-tiga pemimpin kanan DAP itu mendakwa Mastura telah membuat kenyataan yang berunsur fitnah kerana mengaitkan mereka dengan Chin Peng serta Lee Kuan Yew yang tidak ada kena-mengena langsung pada 4 November lalu. Timbalan Ketua Dewan Muslimat Parti Islam se-Malaysia Pulau Pinang itu dikatakan mendakwa pemimpin-pemimpin DAP terbabit menyokong, mengamal dan menyebarkan ideologi serta falsafah komunis. Ekor orang itu 3 pemimpin DAP terbabit menegaskan dakwaan defenden tidak berasas dan palsu. Bahkan mereka menuntut ganti rugi secara am serta injaksi untuk menghalangnya mengulangi dakwaan tersebut. Namun Mastura menjelaskan sumber yang didapatinya itu merupakan entiti yang memainkan peranan penting dalam menyampaikan agenda Barisan Nasional kepada ahlinya dan rakyat. Dia mempercayai maklumat yang diperolehinya daripada buku BN adalah sah dan berani untuk menggunakan dalam tujuan sebahagian daripada kempen politik ketika pilihan raya kecil kemamat. Katanya konteks ucapan bertujuan bagi pengundi dapat memahami pendirian dan falsafah pembangkang, khasnya Pakatan Harapan dan Barisan Nasional, di mana DAP menjadi tulang belakang. Ia bagi menangkis dakwaan mereka bahawa PAS parti ekstremis dan menunggang agama. Wan Saiful Wanjam menyalahkan kurangnya liputan media mengenai perbahasan dasar oleh ahli Parlimen Perikatan Nasional, menyebabkan timbul dakwaan menyatakan isu dibangkitkan pembangkang tiada isi. Ahli Parlimen Tasik Geluguk itu berkata, media jarang melaporkan mengenai ahli Parlimen pembangkang apabila mereka menyentuh isu yang lebih berat di Dewan Rakyat seperti isu rakyat, ekonomi, tadbir urus dan hal ehwal antarabangsa. Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu itu menggesa media memberikan liputan lebih menyeluruh terhadap ahli Parlimen pembangkang apabila mereka berbahas dasar kerajaan. Katanya media harus menyediakan laporan yang tepat mengenai apa yang diungkapkan oleh ahli Parlimen pembangkang. Bekas Ketua Penerangan Bersatu itu mengulas dakwaan bekas ahli Parlimen Damansara, Tony Phua, bahawa isu dibangkitkan pembangkang di Dewan Rakyat tidak berisi. Wakil DAP itu berkata topik dibangkitkan ahli Parlimen pembangkang kebiasaannya hanya satu dimensi dan sentiasa mengenai kaum, agama, alkohol atau pemakaian. Bagaimanapun, Wan Saiful berkata dakwaan Phua adalah selektif dan melulu dan bertujuan untuk memberi gambaran buruk pada PN. Bekas Timbalan Speaker Dewan Rakyat Rashid Hasnon dari Bersatu mencadangkan agar ahli Parlimen pembangkang memberi perhatian kepada isu-isu yang tidak dibincangkan oleh kerajaan kerana peranan mereka adalah untuk menyediakan semak dan imbang serta berbahas dengan berkualiti di Parlimen. Katanya tugas asal pembangkang ialah meneliti perkara yang tidak dilihat oleh kerajaan. Oleh itu mereka perlu membaca dengan meluas dan memperoleh data statistik. PAS setakat ini tidak berbincang untuk mengemukakan usul undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam sidang Dewan Rakyat pada 26 Februari depan. Menurut Timbalan Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Mat, ini berikutan parti itu tidak pernah berbincang berkenaan usul tersebut. Katanya kita tidak bincang apa-apa tentang usul ini, bahkan notis persidangan pun belum terima lagi. Tuan Ibrahim berkata demikian ketika diminta mengulas adakah pembangkang akan mengemukakan usul undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri pada sesi sidang Dewan Rakyat nanti. Ini susulan kenyataan Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Johari Gani bahawa tiada sebarang usul undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri
dikemukakan oleh pembangkang setakat ini. Tuan Ibrahim menjelaskan kebiasaannya usul kerajaan akan didahulukan berbanding usul persendirian dikemukakan pembangkang. Katanya bahkan usul pembangkang walaupun baik untuk rakyat dan memenuhi syarat pun tidak akan diangkat untuk dibahas. Perikatan Nasional telah banyak kemukakan pelbagai usul sebelum ini termasuk usul mengutuk kekejaman Israel di Gaza namun ia ditolak. Ketambahnya, perubahan kerajaan boleh berlaku selama mematuhi peruntukan perlembagaan dan ia bukan perkara pelik kerana pernah berlaku di negara kita dan negara luar yang mempunyai peruntukan perlembagaan yang hampir sama. Katanya apa yang penting rakyat kekal tenang. Nampaknya yang sibuk dan tertekan ialah yang mula-mula bawa cerita. Dalam pada itu, beliau sempat menzahirkan rasa kecewa PAS terhadap Perdana Menteri kerana membiarkan fitnah terhadap Yang di-Pertuan Agong kononnya menerima rasuah RM1 bilion tanpa arahan siasatan dan tindakan sebagaimana isu lain. Katanya sepatutnya kerajaan jangan membiarkan fitnah melampau sebegini berleluasa. Apatah lagi ia ditujukan kepada Yang di-Pertuan Agong, satu institusi yang paling dihormati dalam negara. Premier Sarawak Abang Johari Openg menegaskan dia bukannya bodoh untuk terjerumus dalam kekarutan politik di Semenanjung. Pengurusi gabungan Parti Sarawak itu menolak spekulasi yang mengaitkannya sebagai calon Perdana Menteri yang dikatakan menjadi kunci utama langkah Dubai untuk menumbangkan kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Membaca nama saya pun masuk juga. Kononnya, maybe by election, saya juga boleh, kononnya lah, boleh jadi Perdana Menteri. Tapi saya tahu sukatan baju saya. Kalau baju saya begini, beginilah. 23 kita ada MP. Dia nak tukarkan Anwar. Dia letakkan saya. Nuar dah tak ada lagi. 23 saja. Kau lama tak lama kau sana. Keluar lagi. Itu saya kata, saya bukan paloi. Adun Gedung itu berkata jika sekalipun pembangkang menyokongnya bagi kedudukan tertinggi itu, ia masih tidak dapat sokongan mencukupi untuk menerajui kerajaan. Bahasa Melayu tidak mampu menjadi alat penyatuan rakyat jika penduduknya tidak mempunyai nilai berkasih sayang. Bekas Ketua Penerangan UMNO Syahrir tidak yakin bahasa kebangsaan sahaja boleh menyatukan pelbagai kaum di negara ini. Syahrir dan Khairi Jamaluddin mengulas kenyataan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang mendakwa orang India di Malaysia tidak setia kerana masih terikat dengan negara asal mereka. Yakinlah KJ, kalau kita tak dapat menerapkan perasaan sayang antara satu sama lain, menghormati antara satu sama lain, kalaupun sampai tahap ada fasih bahasa Melayu, masih akan ada perpecahan. Ya, kalau kita pasti tak dapat capai satu tahap menghormati, sentiasa akan ada perbezaan dan menerima bahawa dalam perbezaan ini semuanya adalah rakyat Malaysia. Terdahulu, Khairi yang juga bekas Menteri Kesihatan mahu usaha lebih dibuat memartabatkan bahasa Melayu untuk digunakan kebanyakan masyarakat bukan sekadar bergantung kepada sistem pendidikan semata. Perkara yang paling mudah untuk dipertikaikan. Dan ini selalu keluar dalam media sosial bila ada usaha nak renew pasport, tak boleh cakap bahasa Melayu, dijadikan tanda bagaimana mereka ini tidak setia kepada Malaysia, mereka ini tidak committed kepada negara bangsa dan menjadi satu easy win for mereka yang nak menggunakan hujah bahawa orang yang tak fasih berbahasa Melayu, iaitu dog whistle untuk mereka yang bukan berbangsa Melayu, adalah tidak setia kepada negara Malaysia. Kedua-dua mereka juga turut mengancam Mahathir kerana kenyataan dalam wawancara bersama stesen TV setelah India itu. Sehubungan itu, Mahathir disaran agar berhenti daripada mengemukakan hujah sedemikian dan mempersoalkan kesetiaan rakyat Malaysia walaupun mereka berbeza latar belakang. Parti Gerakan Rakyat Malaysia menyifatkan kenyataan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menyinggung perasaan rakyat berbilang kaum di negara ini. Menurut Presiden Gerakan, Dato' Dr. Dominic Lau Ho Chai, Malaysia adalah sebuah negara unik dengan keberbagaian kaum dan itu menjadi tunjang keteguhan negara yang bertuah ini. Katanya apa yang menyedihkan, bekas Perdana Menteri itu dalam temu bualnya berkata, terlapor kepada sektor well masyarakat bukan Melayu ke atas sumbangan mereka. Bolehkah kita memberi pampasan kepada rakyat kita sendiri? Terdahulu, Dr. Mahathir juga seorang negarawan dilapor mendakwa masyarakat India Malaysia masih tidak setia sepenuhnya kepada negara ini kerana mereka masih terikat dengan negara asal mereka. Mengulas lanjut, Dominic berkata, kenyataan itu adalah sangat memalukan dan tidak sepatutnya datang daripada bekas Perdana Menteri pada satu ketika dahulu membawa agenda wawasan 2020. Menurutnya, ahli politik perlu keluar dari perigi politik cetek, tidak guna untuk mendabik dada sebagai sebuah negara pesat membangun, tetapi kepelbagaian dalam kalangan masyarakat diserang bara.
Ujarnya rakyat Malaysia perlu bersatu menerima faktanya bahawa negara ini adalah sebuah negara yang dibina bersama atas landasan perpaduan. Katanya banding pemahaman dan silaturahim yang kita tanam hari ini, satu hari nanti akan mekar menjadi kemakmuran bersama. Dominic berkata parti itu sebelum ini juga pernah mengadakan pertemuan bersama Dr. Mahathir dalam mengutarakan kekesalan berhubung kenyataan kontroversi semasa pilihan raya kecil Pulai tahun lalu apabila bekas Perdana Menteri itu menyatakan parti politik pimpinan bukan Melayu sebagai parti pendatang. Sehubungan itu, beliau menggesa kerajaan menasihatkan bekas Perdana Menteri untuk tidak terus menanam perbezaan yang mungkin memecahkan semangat bangsa Malaysia dibina selama ini. Bekas Setiausaha Politik Muhammad Sabu di Kementerian Pertahanan dibebaskan daripada 7 pertuduhan meminta dan menerima rasuah lebih 6.48 juta ringgit. Peguam Muhammad Azhar, Cik Mat Dali, Haijam Omar sekadar berkata, pembebasan itu sahaja yang boleh saya katakan. Dia enggan mengulas lanjut mengenai pertanyaan sama ada ia adalah pembebasan penuh atau jika pihak pendakwa telah memohon pelepasan tanpa pembebasan. Juga tidak dapat diketahui alasan pembebasan itu diberikan pada akhir pendakwaan. Azhar adalah setiausaha politik kepada Muhammad ketika Presiden amanah itu menjadi Menteri Pertahanan dari 2018 hingga awal 2020. Azhar didakwa pada Oktober 2020 atas 5 pertuduhan menerima dan meminta rasuah berjumlah 6.35 juta ringgit bagi membantu sebuah syarikat mendapatkan projek oleh kementerian. Pada bulan sama, dia kemudian dikenakan 2 pertuduhan tambahan menerima rasuah berjumlah RM130,000. Jumlah itu didakwa sebagai suapan untuk membantu FEHM, entiti Sdn Bhd dipilih sebagai rakan kongsi strategik dan kontraktor penyelenggaraan untuk sistem lisikan kementerian. Azhar mengaku tidak bersalah atas semua pertuduhan itu. Proses merakam keterangan bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin dengan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ditangguhkan. Menurut sumber SPRM berkata, agensi itu sepatutnya merakam keterangan Daim berkaitan siasatan terhadap ahli perniagaan itu. Bagaimanapun sebab-sebab Daim dimasukkan ke hospital tidak dimaklumkan. Pada 10 Januari, SPRM menyoal siasat isteri Daim iaitu Naimah Khalid dan 2 anak lelakinya untuk ambil keterangan berhubung aset yang dikaitkan dengan mereka. Dalam kenyataan susulan, SPRM berkata notis dikeluarkan terhadap Daim mengikut Seksyen 36-1-A Akta SPRM 2009 pada 7 Jun 2023. Keluarganya turut dikenakan notis di bawah Seksyen 36-1-B Akta sama. SPRM berkata siasatan terhadap Daim bermula Februari 2023 dan berdasarkan maklumat dalam Kertas Pandora yang mana didakwa melibatkan beberapa tokoh terkenal negara yang menggunakan perkhidmatan luar pesisir yang menubuhkan dan mengurus amanah atas syarikat cengkerang di kawasan bebas cukai di seluruh dunia. Daim dan keluarganya kemudian memfailkan permohonan di mahkamah untuk semakkan kehakiman mencabar siasatan tersebut. Mereka mendakwa siasatan dibuat tidak mengikut perlembagaan. Walaupun dikecam kerana mempersoalkan kesetiaan masyarakat India di Malaysia, Tun Dr. Mahathir Mohamad mengucapkan selamat menyambut perayaan Pongal kepada seluruh penganut agama Hindu di negara ini menerusi akaun X miliknya. Namun beberapa jam selepas ucapan itu dibuat, bekas Perdana Menteri itu sekali lagi menyentuh mengenai kaum India. Kali ini kenyataannya dituju khas kepada bekas Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang II, P. Ramasamy dengan menyorot kekesalan bekas pemimpin DAP itu dengan ketiadaan orang India dilantik jadi menteri dalam kabinet kerajaan baru-baru ini. Mahathir juga turut mendakwa Ramasamy sebagai bersifat perkauman apabila dia meninggalkan DAP dan menubuhkan parti orang India. Katanya seorang menteri bukan berketurunan India juga menteri Malaysia. Sebagai orang Malaysia tidak ada sebab kenapa tidak adanya menteri keturunan India bukan masalah. Jika kerana tidak adanya menteri keturunan India dalam kabinet ternampak tidak adil. Sebabnya tentulah kerana Ramasamy masih setia kepada kaum keturunan India. Ini bermakna Ramasamy rasis yang berjuang bukan sahaja untuk Malaysia tetapi juga untuk bangsa keturunan India. Tidak jelas mengapa dia menyasarkan Ramasamy. Baru-baru ini Ramasamy menubuhkan parti baru untuk masyarakat India iaitu Parti Bersepakat Hak Rakyat Malaysia. Mahathir sebelum ini berkata bahawa orang India di Malaysia tidak sepatutnya setia kepada negara kerana mereka masih terikat dengan negara asal mereka. Dia berkata seseorang itu harus bercakap dalam bahasa Melayu sebagai bahasa utama untuk menganggap negara itu sebagai negara sendiri. Mengulas kenyataan itu, Ramasamy berkata kenyataan seperti itu hanya boleh datang daripada Mahathir sahaja. Katanya pandangan seperti itu hanya boleh datang daripada Mahathir, orang yang bertanggungjawab dalam politik yang memecah belahkan negara sekarang ini.